Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Dalam saham ni dia ada satu pantang larang yang kita kena follow. Okey? Iaitu sebenarnya banyak pantang larang, tapi yang ni saya rasa sangat penting untuk kita faham. Kenapa kita tak boleh masuk pasaran waktu pagi? Sebenarnya bukanlah mutlak tak boleh masuk ataupun tak boleh beli kaunter pada waktu pagi 9 pagi sampai pukul 10, 10.30. Bukanlah mutlak kan. Kalau kita tahu cara dia boleh, no problem. Kalau kita mahir, tak ada masalah. Tetapi khususnya kepada orang-orang yang baru kan, jangan sesekali masuk pada waktu pagi. Ini pesan guru-guru kita. Sebelum ni pun saya pelik juga. Kenapalah kena masuk waktu tengah hari ataupun waktu petang? Kaunter nak tutup tu baru kita nak masuk. Saya dah terfikir kenapa Sebab kalau kita masuk waktu petang, kemungkinan untuk kita terlepas peluang tu tinggi. Dan kalau kita masuk waktu pagi, kemungkinan untuk kita masuk dekat bawah tu sebelum dia naik ke atas lagi tinggi. So kenapa tak boleh masuk pagi? Ramai yang mungkin tak jelas lagi kenapa kita tak boleh masuk pagi. Saya nak ambil contoh saja, iaitu counter Mi ni sebagai kita punya perbincangan untuk asas perbincangan kita pada kali ini. Baik, bila kita belajar tentang teknik nak masuk kan, kita belajar basically dia ada dua lah. Sebenarnya banyak. Tapi secara umum ni ada dua, iaitu teknik buy on support dengan buy on dip. Saya rasa saya dah bincang ataupun insyaAllah kita akan bincangkan secara detail tentang dua teknik ini dalam video-video seterusnya insyaAllah. Cuma basically dua teknik itu. Okay, so kita buy on breakout dengan buy on dip. Baik, kenapa kita tak boleh masuk pagi? Jawapan simpelnya adalah kerana kita kena make sure confirmation dulu sebelum kita masuk. Sebab ada kemungkinan kalau kita masuk pagi, so benda tu sebenarnya tak jadi pun. Kita kata breakout, pagi tu memang breakout, memang cukup syarat breakout. Tetapi sebelah petangnya sebenarnya dia fail breakout, dia turun balik daripada level resistance itu. So itu risiko yang kita kena ambil bila kita masuk pada waktu pagi. Baik, sebenarnya tak ada masalah masuk pagi, tapi kena pandai tahu bila masuk, kena make sure kita tahu bila kita nak keluar. Baik, kita ambil contoh counter Mi ni kan, sebagai contoh. So counter Mi ni pada bulan Julai ni adalah 52 weeks high breakout. Okey, yang ni dalam masa setahun ini yang paling tinggi sebelum ni, dan tiba-tiba pada 8 Julai tahun 2020 tiba-tiba dia breakout. Baik, ini cukup syarat ni breakout ni. Okey, dia cukup syarat breakout. Dia price dia break resistance line, lepas tu dia break tu dengan volume yang tinggi kalau berbanding dengan volume sebelum ni. Baik, yang tu maksudnya cukup syarat lah untuk breakout 52 weeks high. Baik, kalau kita perhatikan di sini, kemungkinan candle ini terbentuk, okey, waktu pagi tu dah tinggi. Sebab itu ramai yang mungkin tak percaya kenapa kita kena masuk petang kan. Yang ni cantik lah, sebabnya daripada pagi sampai ke petang memang ada buyer yang tolak. Daripada pagi sampai petang, buyer tolak sampai atas. Sampai petang nak tutup kaunter pun masih ada buyer yang tolak ke atas. Yang ni maksudnya kalau orang beli dekat sini pagi pukul 9 tu tekan terus kan. Pukul 9 tu tak sabar lagi, nampak dah breakout breakout pukul 9.30. Pukul 9.30 pada waktu tu breakout. Oh, beli. Alhamdulillah lah. Sebab sini kalau kita beli dekat sini pada waktu pagi 9.30 tu dah dapat dah 8%. Oh, banyak tuan-tuan 8%. Tu nasib baik. Nasib baik. Counter yang sama juga. Kita tengok apa yang berlaku dalam minggu lepas.
Okey. Tengok dekat sini tuan-tuan. Kita istilah TBNU, trader baru nak up. Itulah dia beli pagi. So nampak tak breakout ni? Dan pada waktu pagi dia bukan sekadar dekat sini ni, dia naik sampai ke atas ni. Breakout tak tuan-tuan? Breakout ni cukup syarat. Okey, even 52 weeks breakout ni dengan volume sekali tinggi. Breakout. Katakanlah tuan-tuan beli semua kat sini. Breakout. Semua dalam WhatsApp group ataupun dalam Telegram group semua kata breakout, counter me breakout, counter me breakout. Jom beli, pakat beli. Beli kat sini, tiba-tiba beli kat sini kita harapkan naik lagi kan. Memang dia naik. Dia naik. Tapi petangnya sebelum tutup counter dia turun. Okey. So kita duk haraplah masa ni kita duk beli dekat sini. Okey, selamat lagi lah, selamat lagi. Selamat lagi. Kita tengoklah esok keesokannya what happen. Get down in fact. So get down. Turun dekat bawah ni. Yang ni yang menyebabkan ramai di kalangan kita yang terlekat di puncak bahagia. Okey, terlekat dekat sini. Kerana apa? Kerana kita beli sebab kita tak confirm lagi. Memanglah risiko dekat sini kalau kita beli petang terlepas kapal. Tuan-tuan, baik kita terlepas kapal daripada kita rugi. Kan? Baik kita terlepas kapal dan kita boleh guna teknik buy on dip dekat sini. Kan? Dia pull back dan ada reversal candle ni, nampak tak? Reversal candle. So kita beli dekat sini, nampak tak apa yang berlaku? Naik balik. No problem. So jangan kita rasa terlepas peluang. Biar kita terlepas peluang asalkan kita tak hilang wang. Biar kita terlepas peluang asalkan kita tidak hilang wang. Tu penting message tu. Jadi dalam counter yang sama kita demonstrate dua benda yang berbeza. Kalau dekat sini kita beli pagi, mungkin baguslah sebab kita sebab keadaan menyebelahi kita. Sampai ke petang pun dia sampai dekat sini. Okey. Dan kita beli profit kat sini. Tapi counter yang sama buat perangai yang berlainan. Okey. Dia punya pattern sama je. Okey, dia 52x high dekat sini, so dia breakout. Yang sini pun 52 weeks juga breakout. Kalau kita beli dekat sini tuan-tuan, jagalah. Kalau kita beli dekat sini takkan kita nak jual dekat area sini sikit untung kan. So esok kita pegang lagi dengan harapan insya-Allah yang nak makin naik. Tiba-tiba tak sempat jual pun tuan-tuan. Esoknya jatuh. Sebab itu kalau pada waktu pagi mungkin dekat sini tu kita rasa okey boleh beli kan. Tapi bayangkan tuan-tuan, kalau kita lihat candle ini yang dah sempurna ini terbentuk pada waktu petang, agak-agak nak beli dah. Kalau saya tak beli, kan? Nampak tak? Sebab sebelah petang ni ada something yang menolak dia dekat sini. Ada something yang menolak. Kita boleh dissect lah. Sebab kalau kita waktu hari kejadian kita dissect, kita tengok day trading, kita tengok intraday punya chart. Okey, tick chart dalam kita punya platform. Kalau kita nak dissect pun okey. Ni tarikh berapa bulan ni? Tarikh 26 Oktober. So kita tengok 9 pagi sampai 5 petang. 23 Oktober. So kita ambil sekejap. Kita ambil 5 minute chart 23 Oktober. Mana 23 Oktober? Okey, besar sangat 5 minute chart. Kita ambil 30 minit. Tengok 23 Oktober. Pagi nampak breakout pagi. Breakout pagi. Kalau kita beli dekat sini, tak sempat mengucap lah. Petang dia turun. Petang dia turun. Keesokan ni candle esok. Keesokan ni 26 bulan. Maksudnya hari ni hari Isnin lah. Ni hari Jumaat. Kan? Memanglah petang tu dia ada benda yang dia tolak ni. Tapi what happen pada hari Isnin, dia bagi sebatang. Dia bagi sebatang candle merah. So sebab itu kita kena tunggu petang sebelum beli apa-apa counter.
Very important. Make sure candle itu dah terbentuk hampir sempurna, barulah kita masuk. Confirm dulu baru kita masuk. Jangan kita masuk asalkan breakout kita masuk. Jangan tuan-tuan. Kerana ia memberi satu risiko yang sangat besar kepada kita. Okey. So masuk dengan ilmu dan keluar pun dengan ilmu, insya-Allah. So selamat berdagang. Be safe dalam pasaran kita, insya-Allah. Saya doakan anda sekalian beroleh keuntungan supaya kita dapat gandakan kita punya sedekah, zakat dan seumpamanya. Wallahu alam. Minta maaf kalau ada sebarang kekhilafan, kesalahan dan sebagainya dalam video kali ini. So kalau anda ada sebarang persoalan, boleh kemukakan dalam ruangan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.